kerja. Ada pelajar kadang-kadang dia tamat belajar tahun ini, 2-3 tahun selepas itu baru dia dapat peluang pekerjaan tetap. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai semua, apa khabar semua? Harap semuanya sihat. Welcome back to Mr. AA channel. Okey, untuk konten kali ini Mr. AA nak buat reaction pada satu isu menarik perhatian Mr. AA pada kali ini ialah berkenaan dengan status, iaitu satu video yang tersebar berkenaan dengan hal pendidikan. Okey, sebelum itu kita tengok dahulu video ini dan selepas ini Mr. akan berkenaan situasi di universiti. Di negara-negara luar, kamu hanya memerlukan 3 ke 4 tahun untuk dapat ijazah. Tetapi di Malaysia 2 tahun asasi, paling pendek pun 1 tahun, dan selepas itu tambah lagi 4 tahun. You need about 6 to 7 years for you to get that degree kalau masuk tempoh asasi. Bukan saja itu, tempoh masa yang teramat lama. Kenapa ia lama? Kerana kamu perlu mengambil subjek mandatory, TITAS, hubungan etnik, subjek falsafah, etika dan perpaduan, dan ia ada beberapa level. Saya tahu kerana saya adalah produk universiti awam. Saya ingin mencadangkan untuk pendekkan perkara ini. Kenapa? Kita akan bertanding dengan banyak graduan-graduan luar negara, ya, di mana mereka dah jauh terhadapan 2 years in advance in the work market. Mereka dah ada pengalaman, internship, bekerja, tapi kita keluar teramat lewat. Dan pada masa yang sama perlu kita di dalam universiti itu sendiri, kelas daripada pagi sampai ke malam. We cannot engage in our passion to find what we love and what we should do. Dan kerana itu, Tuan Petua, masalahnya di sini bukan saja kos itu tinggi, tetapi kedua, we lose that level of competitiveness. Dan ini adalah perkara yang kerajaan harus pertimbangkan untuk tukar, untuk memastikan bahawa anak-anak muda kita, graduan kita, bukan saja keluar pada umur yang lebih muda, mereka dapat menceburi minat mereka dan pada masa yang sama dapat bertanding dengan graduan-graduan yang lain. Kenapa graduan di Malaysia perlu ambil masa 5 ke 6 tahun untuk dapat ijazah, tetapi di UK, Australia, Singapore hanya memerlukan 3 ke 4 tahun? We must do better. So, apa pendapat korang selepas melihat, mendengar video tersebut? Bagi Mr. A, sebelum Mr. A nak buat reaction dan sebagainya, Mr. A nak tekankan dekat sini, Mr. A tidak menyebelahi mana-mana pihak dalam bidang politik sekalipun, sebab Mr. A berpegang pada diri Mr. A sendiri. Bagi Mr. A, mana-mana pihak sekalipun nak bercakap itu terpulang pada diri masing-masing. Mungkin ada pihak yang mengatakan dari sudut yang berbeza, A, B, C dan D ataupun Z dan sebagainya, terpulang pada diri masing-masing. Tetapi apa yang Mr. A cuba keluarkan ataupun sampaikan di dalam video YouTube ini ialah berkenaan dengan pendapat Mr. A sendirilah. Sekiranya ada tersilap ataupun terkurang dan sebagainya, terlebih, Mr. A dahulu ingin memohon maaf. Okey, berkenaan dengan isu pendidikan yang ditekankan ataupun diceritakan oleh YB Menteri di dalam video tersebut, Mr. A rasa sangat teruja lah apabila mendengar apa yang dia cakapkan. Yes, apa yang dia cakapkan pada pendapat Mr. A, pada hematnya, Mr. A bila mendengar cadangan yang dia cuba lontarkan itu sangat bagus
and then memang sesuai lah. Sebab apa, sekarang ini kita kemajuan semakin, dunia semakin pantas dan sebagainya kan. Takkanlah kita masih lagi berpegang pada zaman-zaman dahulu. Macam Mr. AA zaman dahulu lagi belajar lebih kurang 6 tahun, selepas Form 5 sambung Form 6 2 tahun, and then sambung zaman universiti 4 tahun, 6 tahun untuk pembelajaran. Sebelum waktu kita meneruskan untuk bekerja sebagai mana-mana di bidang pekerjaan yang lebih selesa dan sebagainya kan. Belum ditambah lagi untuk rakan-rakan yang mungkin tak ada peluang pekerjaan selepas tamat belajar, mungkin mengambil masa yang agak lama untuk dapatkan peluang pekerjaan. Itu belum dikira lagi. Itu faktor yang kita perlu fikirkan. Bukannya selepas tamat belajar ini setiap orang ataupun setiap pelajar itu akan dapat kerja. Ada pelajar kadang-kadang dia tamat belajar tahun ini, 2-3 tahun selepas itu baru dia dapat peluang pekerjaan tetap. Kadang-kadang ada yang hanya dapat peluang pekerjaan kerja sambilan dan sebagainya. Itu yang kita perlu fikirkan. Adakah sistem pendidikan kita ini terlalu mementingkan subjek teoretikal semata-mata, tetapi dia tidak memberi impak yang banyak kepada insaniah ataupun masyarakat kita di Malaysia? Itu yang kita perlu fikirkan. Lebih bagus sekiranya apa yang cuba kita sampaikan tak kira lah di peringkat pembelajaran di sekolah menengah ataupun di universiti, pengajian tinggi, swasta, awam dan sebagainya, sepatutnya kita boleh tekankan lebih banyak ke arah apa itu kemahiran dalam pengurusan untuk macam mana nak hidup, macam mana nak selepas habis belajar itu, apa yang dia perlu lakukan. Macam inilah dia akan laksanakan. Sebab realitinya ialah apabila dia dah bekerja, sudah pasti benda itu yang akan menjadi titik tolak untuk kemudian hari. Kita hidup ini mungkin sebahagian daripada kehidupan kita ialah bekerja, separuh daripada kehidupan kita. Sebab itu kita perlu tekankan pendidikan itu lebih kepada pendidikan bagaimana untuk seseorang pekerja itu mempelajari apa yang perlu dia lakukan waktu dia bekerja. Jangan kita hanya fokus ataupun terlalu fokus kepada banyak perkara, tetapi seolah-olah kita menggendong terlalu banyak barang sehingga berciciran akhirnya. Okey, Miss A rasa itu saja komen pendapat daripada Miss A. Miss A nak tekankan sekali lagi, Miss A tidak berpihak pada mana-mana ahli politik, sama ada YB Menteri dan sebagainya. Miss A cuma nak lontarkan dari sudut pandangan Miss A. Miss A tidak menyebut ataupun tidak mengatakan YB Menteri itu betul ataupun salah. Mungkin ada bahagian yang dia cuba sampaikan itu mungkin agak kurang sesuai di negara kita. Kita kena fikir juga, kadang-kadang dekat negara kita levelnya masyarakat kita lain berbanding di luar negara. Okey, kita jumpa lagi untuk next reaction. Dadah, Assalamualaikum.